Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang hormati Dinda saya Aiman, yang hormati semua Dr. Sani, Tuan Nadir dan semualah yang terlibat yang anda tidak mampu menyebutkan nama seorang demi seorang, tapi wallahi tak merendah sikit pun keilmuan semua insya-Allah, dan semua rakan-rakan penonton yang Allah memberikan ganjaran pahala daripada awal tontonan sampailah sekarang. Ada yang rajin untuk menjawab macam-macam isu kan, sampaikan drama Bukit Tujuh pun dia masuk juga, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala sebab caknanya kita sebagai tentang isu Palestin. Tuan, hikmah yang Allah bagi kan, kalau kita tengok lepas daripada 5 hari tu, Masya Allah, Tabarakallah, selepas isu Palestin diserang, habis je berlakunya ceasefire, maka kita pun senyap, sadaqallahul azim. Tetapi Allah datangkan dalam bentuk-bentuk jalan yang tidak kita sangka-sangka, sehingga dibangkitkan semula kecintaan untuk kita cakna dan tuntas tentang isu Palestin ini, insya-Allah. Maka tuan-tuan, ada 3 poin yang saya nak bawa untuk hari ini, agar saya tak nak kita berpisah dalam keadaan habis je live nanti, kita masih lagi dengan sentimen amarah yang kita bawa. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah khati'un rahimahu. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tuan-tuan, simple je. Semua orang sedang buat baik. Semua orang sedang ada objektif yang sama je, nak pergi ke kebaikan. Tetapi mungkin menggunakan jalan yang berbeza-beza, maka janganlah kita yang di bawah berlebih-lebih. Kan? Maka yang pertama, benda yang saya nak tuan-tuan, belajarlah untuk kita ini ambil manfaat daripada kisah-kisah yang terdahulu. Ketika Rasulullah SAW datang ke bumi Mekah, maka ketika itu golongan Arab mereka berpecah-pecah dengan kabilah. Kalau di Madinah adanya Aus dan Khazraj. Kalau di Mekah tu tuan-tuan, ada berpuluh-puluh kabilah yang mereka ni akan bergaduh. Orang kena panggil berkelahi tuan-tuan. Sampai benda-benda yang kecil pun nak berkelahi, kalau orang kata ni mangkuk ayun lah. Sampai nak letak batu Hajarul Aswad pun bergaduh. Sehinggalah, nah di sinilah wujudnya kebijaksanaan wisely baginda Nabi SAW mendamaikan keadaan tersebut. Mereka akan berperang daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Dan inilah juga yang berlaku dalam satu hadis bercerita bagaimana Rasulullah pernah ketika Nabi dah nak solat, Nabi nak semayang dah, diberikan perkabaran mengatakan bahawa di kawasan Quba, di Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi bina di bumi Madinah Al-Munawwarah, maka ada berlakunya perselisihan. Nabi yang nak semayang ni, maka Nabi minta kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, hai Bilal, kamu teruskan salat dulu. Nanti bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Sebab apa? Nabi bergegas pergi ke Quba untuk menyatukan di antara dua saudara ini. Sedih tuan-tuan bila kita tengok dalam keadaan isu yang sama, objektif yang sama, tiba-tiba berlakunya perbalahan. Tetapi yang saya sangat lagi duka cita, di antara tokoh-tokoh yang berkhilaf ini, mereka tak ada mengeluarkan perkataan-perkataan kesat. Tak ada pula nak keluar perkataan jebon apa semua tu. Yang keluar perkataan yang pelik-pelik ni adalah kita, orang-orang rakyat Merahin yang duduk di bawahan, yang mungkin agak optimis dan mungkin agak ambil berat yang melampau-lampau sehingga akan mendatangkan mudarat. Sebab tu saya nak berpesan, siapa yang mungkin menyampaikan info yang salah pada mana-mana pihak, tak kisahlah daripada pihak A ataupun pihak B, maka inilah golongan yang Nabi sebut dalam ancaman la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk ke dalam syurga golongan orang yang menjadi batu api. Duk bagi fakta-fakta yang tak betul dan sebagainya, maka benda-benda macam ni tolonglah ambil berat. Tuan-tuan, tidak menguntungkan mana-mana pihak apabila kita bergaduh. Kalau kita tengok bagaimana Allah memberikan ancaman juga kepada kita di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 103. Kan? Allah menyebut kepada kita banyak dalam Al-Quran ni semua kisah-kisah tentang penyatuan. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhir ayat. Allah kata apa? Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah, ini agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kan? Ni nak pecah-pecah pok-pok pula macam dengan Palestin tu ada banyak pula. Kan, Kok Kedah ada 1, Kuala Lumpur ada 2, lepas tu Kok Sungai Petani ada 6, Johor ada 4, tak apa. Tuan-tuan, Al-Quds itu hanya ada 1. Yang Allah sebut dalam surah Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu ada 1 saja. Maka carilah titik kesatuan, walaupun mungkin dari segi otaknya berbeza-beza, ada yang i3, ada i5, i7, objektifnya sama, nak menyiapkan satu objektif perjuangan, nilai sisi pembangunan kita kepada isu Al-Aqsa. Maka dalam satu kalam yang sangat masyhur,
Ikhtilafu ummati rahmatun. Khilaf dalam kalangan umat itu adalah satu rahmat kepada kita semua. Jarang saya rasa seumur hidup saya terlibat dalam dunia NGO, dalam dunia kebajikan ni, Masya Allah, tak pernah lagi saya tengok sampai peringkat buat town hall, dari pihak sana pun buat penerangan tentang masing-masing. Maka secara tak langsung hari ini wujudnya satu ilmu baru kepada kita orang awam tentang bagaimana ketelusan dan ketulusan daripada pihak-pihak yang terlibat. Masya Allah, sebelum ni mana pernah ada hangpa buat main tak? Ada pernah tengok sebelum ni beria-ria nak bercerita ke orang, tak ada maknanya tuan-tuan. Semua masing-masing mereka beraudit pun sendiri-sendiri, internal ataupun eksternal pun simpan file tu balik-balik dalam bawah tilam, bawah bantai. Tapi hari ni Allah mengizinkan satu rahmat daripada isu yang berbangkit ini, datangnya satu kebaikan. Dan yang paling baiknya, ramai ni gabungan-gabungan NGO ni, semua ada NGO belakang ni, CEO ni, Megah Holding, Mengah Holding apa semua ni, maka semua dah mula, okey, ini adalah satu benchmark untuk kita ambil sebagai manfaat. Untuk setiap perbelanjaan itu perlu ada black and white. Bukan main hentam kromo, bukan, tak mau dah. Lepas ni, agar adanya check and balance. Kerajaan ada pembangkang, syurga ada neraka, pahala ada dosa. Maka NGO hak duk collect duit, adanya audit. Barulah sempurna insya-Allah. Yang kedua, benda yang saya nak tekankan di sini adalah bagaimana tentang satu pendapat daripada Imam Auza'i. Dia menyebut apa? Tidak ada langkah yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada usaha untuk menyatukan di antara dua pihak yang mungkin sedang berkhilaf. Tuan-tuan, Syekh Fahmi Zamzam pernah sebut kat saya waktu saya 2014, 2015 waktu saya nak balik Malaysia, waktu di Mesir, saya tanya dengan Syekh Fahmi Zamzam yang menulis kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, menyusun hadis-hadis tentang akhir zaman ni, kita akhir zaman belaka dah, masya-Allah. Maka Syekh Fahmi Zamzam, saya tanya kat dia, Syekh, nanti saya balik di Malaysia banyak akan berlaku benda khilaf. Banyak akan berlaku pergaduhan, benda-benda yang kecil. Sekecil-kecil benda pun akan dibahas, akan dipergaduhkan. Maka Syekh Fahmi pesan pada benda ni. Tuan-tuan ambil benda ni, tulis, kan? Tuan-tuan masuk ke dalam dada, starlight reader ni bagi ingat sampai jangan lupa dah. Tuan-tuan, Syekh Fahmi Zamzam dia kata apa? Apabila bersimpul di antara dua simpulan, maka jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya bila bertembung di antara dua tali yang bersimpul ni, jangan diikat dengan simpul mati. Mungkin yang ni betul, mungkin yang ni betul. Mungkin yang ni salah, mungkin yang ni pun salah. Mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah. Maka ajarkan diri saya dan diri tuan-tuan untuk kita saling berlapang dada. Berlapang dada ni tuan-tuan, nak sembang senang tuan-tuan. Tapi nak buat susah. Tapi kita usahakanlah. Sebab pegang satu benda, ingat, apabila kekeluargaan itu, suami isteri itu berpecah, maka kesan negatifnya akan ditanggung kepada anak-anak. Apabila pemimpin itu tidak beramanah, maka kesannya akan sampai kepada rakyat. Tetapi apabila kesatuan ummah itu berpecah, apabila umat Islam itu bergolak, apabila umat Islam itu tidak ada titik kesamaan, maka yang akan menanggungnya adalah bukan semata-mata umat Islam, tetapi seluruh umat manusia di dunia. Hari ini, setakat bulan Julai, ada 7.9 bilion manusia. Yang Islam cuma 23% bersamaan dengan 1.8 bilion. Maka menjadi tanggungjawab saya dan menjadi tanggungjawab tuan-tuan. Berdosa kita kalaulah kita hanya semata-mata fokus bergaduh jadi makcik bawang yang tidak diberikan allowance, yang tidak dapat apa-apa pun komitmen kebaikan dan pahala. Tiba-tiba bergaduh, masih ada 5 bilion orang yang belum mendapat kalimah la ilaha illallah. Maka jadikan Al-Quds ini sebagai titik kesamaan untuk kita sama-sama bertemu. Dan yang ketiga dan yang terakhir, insya-Allah pada sesi kita hari ini, saya harapkan mudah-mudahan dapat sama-sama untuk kita mencari satu bentuk yang dinamakan hikmah. Setiap kejadian Allah jadikan pasti ada hikmahnya. Tuan-tuan ingat, saya dan tuan-tuan tidak boleh menukar satu takdir yang Allah dah bagi pada kita. Hari ini Allah uji Tuan Nadir. Allah uji sahabat dan guru saya, Tuan Nadir, dan juga Ustaz Abid Liu. Dua-dua guru yang saya sangat hormat. Bila berlakunya isu ni, saya personal dengan Ustaz Nadir, saya personal dengan Ustaz Abid, saya mesej mereka. Tolonglah cari. Saya bersahabat, saya sangat hormat dua-dua orang guru ni, orang yang hebat. Kita anak-anak muda, kita baru nak belajar bagaimana Ustaz Abid Liu menginspirasikan tentang kebajikan. Bagaimana sahabat saya, Ustaz Nadir, mengajarkan kita tentang pengorbanan, meninggalkan keluarga dia di Malaysia.
meninggalkan keluarganya, batang tubuhnya diwakafkan untuk ummah di Palestin. Kita tengok kerja buat Ustaz Abid juga sama. Kita tengok kerja buat ni, semua barisan-barisan yang berada di MAD. Subhanallah, saya cemburu dengan apa yang mereka buat. Maka jadikan kita memandang sudut hikmah apa yang Allah jadikan daripada kes ataupun khilaf yang sedang kita bincang ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang terakhir agar esok tak ada dah untuk nak perli kawan tu, tibai kawan ni, kata kawan ni, tanya tentang kawan ni, tanya tentang kawan ni. Tak, tuan-tuan. Kalau kita tengok khilaf juga pernah berlaku ketika mana dalam pandangan hikmah yang kita tak tahu ni apa Allah nak bagi sekarang. Ketika berlakunya perang Khandaq. Ketika mana Salman Al-Farisi memberikan idea kepada Rasulullah untuk buat parit, tuan-tuan. Nak buat longkang. Tuan-tuan, sahabat kata ni, apa dia ni, Salman Al-Farisi ni, mamat mai daripada Farsi, mai duk mai bagi, pandai, duk buat pandai apa semua ni. Sahabat tidak bersetuju ketika tu. Tetapi Rasulullah tengok, subhanallah. Walaupun dia adalah pemimpin yang tinggi, seorang yang sangat dikenali, seorang yang dihormati, Allah memberikan kemuliaan, dialah makhluk rahmatan lil alamin. Tetap dia menghormati dan dia mendengar kalam kadang-kadang daripada orang bawahan. Hikmah daripada apa yang Nabi ajarkan kepada kita, sahabat tak setuju pun, mereka ketika tu agree to disagree. Mereka terpaksa bersetuju dalam keadaan mereka tak setuju. Sebab apa? Ketika tu syura mengatakan, Rasulullah mengatakan bahawa jom kita buat apa yang Salman Al-Farsi buat. Maka kalau kita natijahnya bagaimana baginda Nabi SAW memberikan kepada kita kemenangan dalam perang Khandaq walaupun dikepung oleh lebih 10,000 daripada gagasan kesatuan puak musyrikin Bani Khuraizah dan beberapa daripada musuh-musuh Islam ketika tu. Islam menang, tuan-tuan. Dan kita duk buat hashtag koyak Palestin. Koyak Palestin, koyak Israel. Lah kita yang koyak. Tuan-tuan, saat lagi kalau nak bergaduh juga, tuan-tuan hashtag koyak to you too. Tuan-tuan, malu kita. Kan hari tu Israel, tuan-tuan, nak berak pun tak lawas. Sebab apa duk tengok ganas sangat makcik-makcik bawang dekat Malaysia ni. Hari ni, tuan-tuan, bertepuk tangan dia. Lah, senang sangat dia kata puak ni. Kan? Nak bagi berkeli mudah sungguh lah. Cak ayam sangat kita. Maka buanglah. Nah, untuk kita pastikan Al-Quds kita punya. Kamu penyokong A ke, kamu penyokong B ke, hak atas pagar, hak bawah pagar, hak menerap, semua sama-sama. Ambil isu yang sama. Bawa isu Palestin untuk isu yang kita jadikan sebagai paksi dalam kehidupan. Tuan-tuan, saya menutup kisah pada malam ni tentang satu kisah yang benar berlaku. Ada seorang makcik, dia datang, dia kata pasal hikmah ni, tuan-tuan. Dia datang, dia kata, Ustaz, makcik dia kata ada 4 orang anak. Dalam 4 orang anak, dia kata, Ustaz, 3 orang ni dia kata Allah Rabbi. Abang sulung, angah dengan alang ni Allah bagi kehebatan pada mereka ni waktu sekolah ni akhlaknya baik, mengaji cerdik. Kalau pi di sekolah ni tuan-tuan Allah izin subhanallah sentiasa akan dapat skor. Maksudnya sentiasa akan dapat nombor 1 kan, sentiasa akan dapat straight A. Masa seronok mak ni jadi bangga kalau pi sekolah sai muka rekod tu kembang pokok-pokok semangkuk ni. Seronok bila nak pi sai muka rekod anak. Tapi dia kata Ustaz, saya tak tahulah apa yang berlaku kepada anak saya yang bongsu. Ustaz, dia lain sangat daripada abang dan kakak. Sampai dia keluar istilah waktu dia kata apa, waktu dulu saya ingat, saya tersilap anak aku ambil, tertukar waktu kat hospital tu mungkin tersilap balang kot. Sebab lain sangat daripada genetik abang-abang dan kakak dia yang lain. Dia kata, Ustaz, abang-abang ni cerdik, yang adik ni, ya Allah, Rabbi, sel-sel otak tak bersambung. Bukan tekat kismis, tuan-tuan. Tong-tong kismis dah bagi makan dah. Tapi tak boleh juga, dia kata, Ustaz. Habis pergi bawa tok guru dah, mandi, kolah masjid, kolah apa segala benda. Tapi tak jadi, dia kata, Ustaz. Waktu tu saya sasa doa, ya Allah bagilah anak aku yang ni jadi macam abang dan kakak dia. Bagilah jadi macam abang dan kakak dia. Ya, tapi tuan-tuan waktu dia cerita tu dia kata apa Ustaz, Alhamdulillah hari ni saya bersyukur Allah tak makbulkan doa saya. Saya terkejut, dia kata, dia ni maklum ni pil kuda ke yang ketum ni. Doa dia kata dia boleh seronok Allah tak makbulkan doa yang baik dia minta pada anak dia. Saya kata kenapa kata macam tu makcik? Dia kata Ustaz, saya syukur sangat Allah tak makbulkan doa. Sebab dia kata anak saya yang sulung hari ni jadi pengarah hospital. Yang kedua jadi engineer. Yang ketiga kerja di luar negara outstation sebagai businessman. Yang keempat ni walaupun dia bodoh Ustaz. Dia tak pandai waktu sekolah. SPM pun tak lepas Ustaz. Tetapi hari ni Ustaz, orang yang bodoh itulah setiap malam, setiap pagi, setiap petang, dialah yang akan duduk bersama dengan saya. Yang jaga makan, minum, pakai saya. Berak kencing saya. Dialah tempat saya merajuk, tempat saya rujuk, tempat saya bercakap, tempat saya bersembang. Hari ni dah bertahun kakak dengan abang tak boleh balik sebab isu rentas negeri dan sebagainya. Tetapi anak yang bodoh dulu inilah hari ni duduk dengan saya Ustaz. Mereka anak-anak yang lebih. Call saya tak berhenti. Tetapi ada juga yang Allah bagi percaturan yang di luar daripada batas pemikiran kita.
Bayangkan kalau Allah bagi kepada 4 orang anak ni cerdik belaka. Cerdik belaka tu macam Aiman, macam Dr. Sani. Tuan-tuan bayangkan hidup mereka untuk ummah. Kan? Nadir, Ustaz Abid Liu, siapalah Kepris kau, Keprus kau, tak kira siapa tu ni. Allah bagi kecerdikan macam tu tuan-tuan. Habis kat rumah kita kesong, cerah, tak ada apa. Tinggal dinding, kita dengan laki kita dengan suami kita. Sampai cemui tengok muka. Kan? Sebab apa? Anak-anak semua berjaya, tak ada. Maka setiap yang Allah aturkan itu ada hikmah. Saya yakin. Daripada khilaf yang Allah bagi kepada kita ini satu rahmat. Kepada semua yang diuji, termasuk netizen-netizen. Nah, di saat saya bercakap pun tuan-tuan masih boleh tulis benda-benda hak merapu kira hampatera. Kan? Maka jadikan sebagai khilaf ini rahmat. Jangan menjadikan ruangan untuk kita mencetak dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat. Dan saya doakan secara khusus kepada semua yang terlibat secara langsung atau tak langsung. Dan semua rakan-rakan yang mungkin sedang menonton di Facebook, yang sedang menonton nanti di mana-mana platform. Boleh tak saya minta kita sama-sama stop menulis benda-benda yang tak elok. Kita saling memaafkan. Tak kisah siapa betul, siapa salah. Yang pertama, saya minta maaf dulu. Kalaulah mungkin sepanjang penglibatan saya dan sebagainya, saya buat salah, saya minta maaf. Saya tidak malu untuk saya minta maaf. Kalau salah, saya takut tak boleh masuk syurga dengan sahabat isu Palestin. Patutnya sokong Palestin ni, patutnya benda yang baik pada pemendaharaan kebaikan tu. Faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah. Tapi sebabkan pergaduhan yang kita sombong dan ego, maka membuatkan bimbang-bimbang menjadi syarran yarah, daripada catatan keburukan dalam buku amalan kita. Jadi jom kita saling memaafkan. Kita ada 15,000 orang lebih yang sedang menonton. Apalah salahnya kalau tuan-tuan dan saya saling menulis perkataan kita saling memaafkan, kita saling berlapang dada. Pegang ni, Nabi kata, ana inda zanni abdi bi. Aku di atas sangkaan hamba aku. Allah atas sangkaan kita. Kita duk marah tuan, malam ni tidur tengok meninggal. Tercekik tulang ayam ke apa, meninggal malam ni. Maka meninggallah kita dalam kemarahan. Meninggallah kita sebagai seorang penyokong daripada side A ataupun penyokong kepada side B. Padahal ahli syurga belaka semua. Tapi sebabkan itu menjadi hisab kita lama. Jadi jom kita saling memaafkan. Nah, kita pastikan raya baru habis kemarin. Kan? Tiba-tiba hari ni buat panggil huduh dah. Duk bergaduh sama-sama kita. Sesama Islam pula tu. Ke ada orang Yahudi? Cuba angkat sikit mana Yahudi Zodi. Seorang dua dalam ni yang boleh cakap Melayu. Tak ada tuan-tuan. Malu kita sebagai orang Islam. Tuan-tuan cek IC kita sekarang, tulis siap Islam. Maka jom kita berdamai. Mengambil satu daripada apa yang Nabi selalu buat. Kalau kita tengok, Nabi teladankan kita soal kebajikan. Nabi ajarkan kita soal pengorbanan. Nabi ajarkan kita tentang kemaafan. Pada diri batang tubuh Ustaz Abid Liu mungkin adanya bab kebajikan. Pada diri saudara Nadir, guru saya juga adanya mungkin tentang pengorbanan. Dan jangan lupa yang ketiga, pada batang tubuh baginda Nabi SAW, walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi seorang yang sangat memaafkan. Nabi akan memaafkan hatta orang yang pernah bunuh sahabat-sahabat Nabi. Yang bunuh Sumayyah, yang bunuh Saidina Yasir, yang buat naya kepada Saidina Bilal, yang pernah tampak, yang pernah labuh ataupun memukul Saidina Abu Bakar. Tetapi Nabi maafkan Safwan Umayyah. Nabi maafkan Ikrimah. Nabi maafkan golongan orang-orang yang pernah bermusuh dengan Islam, yang pernah berbunuh sama mereka kepada umat Islam. Maka apalah kiranya saat malam ni untuk sesi kita penutup ni, saya dengan rendah hati, saya mohon dan merayu kepada semua, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan 2 jam tuan-tuan duk menganga depan phone, depan televisyen ni, Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Saya yakin yang semua orang berhajat kepada benda yang baik dan insya-Allah tidak ada satu pun kepentingan. Penglibatan saya mewakili Murtada Dakwah Center ke dalam MAD pun di atas kita nak sumbang walaupun dengan kadar yang sedikit. Nak korban diri tak mampu kita cak ayam, maka korbanlah dengan apa yang kita mampu. Jangan korbankan diri dan tangan kita menulis benda-benda yang haram. Jadi jom saling memaafkan, berlapang dada. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada semua. Tuan-tuan, ni bukan ceramah tuan-tuan. Yang ni sesi penutup saja. Jadi minta maaf mengambil masa yang banyak. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk pertemuan kita pada malam ni. Jadi insya-Allah, saya serahkan dulu kepada Aiman sebelum saya akan tutup dengan doa. Mungkin ada perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan penutup daripada pihak. Jadi malam ni hampa jangan duk tutup lagi, kita baca doa sama-sama dulu. Mungkin dalam 15,000 ni ada orang yang Allah makbulkan doa sehingga Allah memberikan kesatuan yang baik daripada khilaf yang berlaku, pendamaian yang murni daripada
permasalahan yang Allah bagi dan ujian yang Allah bagi kepada kita. Jadi sesaat dulu, lagi baru kita tutup dengan doa insya-Allah. Syukran jazilan. Terima kasih Ustaz Yaakob di atas tazkirah dan juga muhasabah untuk kita semua, terutama yang masih lagi berkomen tu di komen FB MAD.